Salam sejahtera kepada semua. Jadi hari ini saya akan membentangkan satu topik yang topik ini dia penting dalam kursus bimbingan dan kaunseling, iaitu isu etika dalam kaunseling. So etika ini dia merupakan satu asas kepada setiap profession dalam konteks kaunseling. Ia boleh menjadi satu panduan untuk memastikan kaunselor dia menjalankan tugas ataupun tanggungjawab mereka dengan penuh profesionalisme. So, apa itu kod etika kaunselor? Kod etika kaunselor ini dia berfungsi sebagai satu garis panduan lah yang membantu kaunselor untuk menguraikan standard tingkah laku mereka dan apa-apa nilai ataupun prinsip yang perlu ada pada setiap kaunselor. Kod etika kaunselor ni dia akan membantu memastikan sesi kaunseling ini dia dapat berjalankan dengan berkesan, beretika dan sentiasa mementingkan kepentingan klien. Dalam bahagian pertama, ini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang etika dalam kaunseling. Mengapa etika dia sangat penting untuk seorang kaunselor? So, etika ni dia penting kerana dia melindungi hak dan maruah klien. Etika ni dia juga memastikan setiap kaunselor dia perlu bertindak secara profesional dan mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bidang kaunseling ini. Kalau tanpa etika, hubungan kaunselor dengan klien dia boleh terjejas. Klien dia tidak akan terbuka hati untuk meluangkan perasaan ataupun masalah mereka dengan kaunselor, dan ini akan menjejaskan keberkesanan proses sesi kaunseling. Dan kod etika kaunselor dia ni adalah satu panduan yang menghuraikan standard tingkah laku dan nilai-nilai dalam amalan sesi kaunseling. Dia tu membantu kaunselor menjalankan tugas tanggungjawab mereka dengan beretika dan berkesan. Berdasarkan bahan bacaan yang telah saya kaji, iaitu e-journal. Jadi situasi yang berlaku dalam dokumen tersebut tu dia telah menyatakan bahawa kod etika dia adalah satu asas penting dalam profession counselling. Jadi kod etika ini dia sebagai bantuan tingkah laku profesional dan memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah berintegriti, berkesan dan juga dipercayai oleh klien ataupun masyarakat. So, kod etika ini dia meliputi pelbagai aspek kepribadian kaunselor, tanggungjawab dan profesional sebagai seorang kaunselor. Kaunselor dia terikat dengan prinsip kerahsiaan dan dia juga ada hubungan dengan organisasi dan rakan sejawat. Walau bagaimanapun, dalam pelaksanaan yang sebenar
iaitu melalui praktis. Didapati kaunselor dia menghadapi dengan pelbagai cabaran dan isu. Contoh masalah ataupun cabaran yang berlaku adalah kaunselor dia melanggar kod etika seperti membocorkan rahsia klien tanpa persetujuan klien. Ada juga kaunselor yang tidak memberi layanan yang adil ataupun kompetensi, dan ini telah menyebabkan kepentingan klien terjejas. Bukan itu saja, kaunselor dia tu juga berhadapan dengan dilema etika dan undang-undang. Contohnya dalam situasi yang melibatkan kerahsiaan, keselamatan klien dan juga ancaman terhadap pihak yang lain. Jadi, cabaran-cabaran dan masalah-masalah yang berlaku ini ya berpunca daripada pelbagai pemahaman, kesedaran dan penguatkuasaan kod etika serta kelemahan dalam sistem pemantauan profesional. Jadi dalam dokumen ini dia juga ada menerangkan apakah penambahbaikan yang seharusnya diambil oleh pelbagai pihak untuk menangani masalah ini. Jadi inilah apa yang saya dapat dan saya fahami daripada bahan bacaan saya, iaitu e-journal. Sekarang saya akan masuk kepada isu etika utama dalam sesi kaunseling. Jadi yang pertama dia tu merupakan isu pelanggaran terhadap klien. Pelanggaran ini dia berlaku apabila kaunselor tu dia tidak menghormati hak dan privasi klien, dan ini boleh menyebabkan klien mereka kehilangan kepercayaan kepada kaunselor. Dan kaunselor tu dia tidak dapat menjalankan sesi kaunseling dengan lancar sebab klien yang tidak mempunyai kepercayaan dengan kaunselor, mereka tidak akan terbuka hati ataupun mereka berasa tidak selamat untuk berkongsi masalah mereka dengan kaunselor. Jadi kalau tindakan ini dia boleh menggugat nilai asas kaunseling yang sepatutnya melindungi hak dan privasi klien. Isu seterusnya adalah isu pelanggaran terhadap APKIN. Jadi APKIN ini dia adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Pelanggaran terhadap organisasi profesional seperti APKIN ini dia menunjukkan ketidakpatuhan kepada standard etika yang telah ditetapkan oleh institut tersebut. Jadi kalau kaunselor dia tidak ikut etika yang ditetapkan oleh institut, ini bukan saja boleh menjejaskan reputasi kaunselor, tetapi dia juga akan menjejaskan image institut tersebut. Ini boleh membawa kepada tindakan disiplin, dan masyarakat pula mereka akan hilang kepercayaan kepada
profession counseling ni sebab mereka anggap tu kaunselor mereka tidak profesional dan apa hak dan privasi mereka tidak dilindungi dan mereka dan klien itu akan berasa takut dan tidak selamat untuk untuk mempunyai sesi kaunseling dengan kaunselor. Isu etika yang seterusnya dia berkaitan dengan rakan sejawat dan juga dilema. Jadi yang isu ini dia ialah isu pelanggaran rakan sejawat. Pelanggaran terhadap rakan sejagat boleh berlaku apabila kaunselor dia tidak menghormati batasan profesional, termasuk berbagi informasi rahsia tentang klien tanpa izin mereka. Kaunselor tidak menghormati batasan profesional dengan rakan sekerja, seperti berkongsi maklumat dengan klien tanpa kebenaran klien. Ini boleh merosakkan hubungan profesional antara kaunselor dengan klien dan seterusnya dia akan menyebabkan klien tu tidak percaya kepada kaunselor lagi sebab apa yang dikongsi itu dia tidak dapat disimpan dengan baik dan kaunselor dan klien berasa tidak selamat untuk berkongsi masalah. Isu yang seterusnya adalah dilema etika dan undang-undang. Dilema etika dia sering muncul apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan prinsip etika. Kadang-kala kaunselor tu dia mungkin berhadapan dengan situasi di mana undang-undang dia bertentangan dengan prinsip etika. So, kalau dalam keadaan tersebut, kaunselor tu dia mungkin terpaksa memilih sama ada dia perlu mematuhi undang-undang dan melindungi kerahasiaan klien, seterusnya menciptakan tekanan moral yang berat. Contoh, kalau undang-undang dia memerlukan pendedahan maklumat klien, tetapi prinsip etika menuntut kerahasiaan. Dan situasi ini dia boleh memberikan tekanan moral yang berat kepada kaunselor. Dan kaunselor yang bertanggungjawab ni dia akan sentiasa hidup dengan tertekan. Sekarang saya akan masuk kepada bahagian isu etika utama yang telah dilanggar oleh kaunselor. Yang pertama, kaunselor dia telah membocorkan rahsia klien. Isu ini dia berkaitan dengan Section B1C iaitu menghormati kerahasiaan dan dia juga melanggar Section B2A iaitu bahaya dan keperluan undang-undang. Berdasarkan Section B1C iaitu menghormati kerahasiaan, kaunselor dia terikat dengan kod etika kerahasiaan dan kaunselor tidak dibenarkan untuk berkongsi maklumat sulit ataupun data dalam sesi kaunseling kepada orang lain tanpa persetujuan klien. Tetapi menurut kepada Section B2A iaitu bahaya dan keperluan undang-undang, kaunselor dia perlu menjelaskan kepada klien bahawa terdapat pengecualian kerahasiaan apabila
klien tersebut tu dia melakukan perbuatan yang akan membahayakan diri, membahayakan orang lain ataupun dia akan menjejaskan institut. Seterusnya, kaunselor tidak boleh memaksa nilai berdasarkan Seksyen A4B, iaitu nilai-nilai peribadi. Sebagai seorang kaunselor, kita perlu sedar tentang nilai-nilai, sikap dan juga tingkah laku peribadi mereka. Kaunselor dia mesti mengelakkan daripada memaksa klien untuk menerima apa-apa tingkah laku ataupun nilai yang rasa betul oleh kaunselor tersebut saja. Sebagai seorang kaunselor, kita tidak haruslah memaksa pandangan peribadi kepada klien. Sebab kalau kaunselor dia memaksa klien, klien akan merasa mereka dihakimi dan mereka akan hilang keupayaan untuk berfikir secara mandiri. So, fokus kaunselor adalah untuk memahami dan menghormati kepelbagaian budaya dan kepercayaan klien. Dan isu yang seterus yang telah dilanggar oleh kaunselor adalah kaunselor mewujudkan hubungan ganda. Pelanggaran ini adalah di bawah Seksyen A5A, klien semasa, dan Seksyen A5C, hubungan bukan kaunseling yang dibenarkan. Jadi, hubungan ganda ini dia adalah hubungan selain daripada hubungan kaunselor dengan klien. Berdasarkan Seksyen A5A, iaitu klien semasa, klien adalah kaunselor dia adalah dilarang untuk mewujudkan hubungan seksual dengan klien semasa ataupun dalam tempoh tertentu selepas sesi tamat. Menurut kepada Seksyen A5C, iaitu hubungan bukan kaunseling yang dibenarkan. Dalam seksyen ini dia telah menekankan kaunselor dia harus mengelakkan hubungan yang bukan profesional dengan klien. Sebab kalau wujudkan hubungan bukan profesional, mungkin ini akan menyebabkan kepentingan klien dia terjejas. Biasa hubungan yang tidak profesional adalah seperti rakan perniagaan, guru, ahli keluarga ataupun kawan rapat. So, kaunselor dia haruslah mewujudkan hubungan yang profesional, iaitu hubungan kaunselor dengan klien saja, bagi meningkatkan objektiviti kaunselor dan juga credibility kaunselor. Seterusnya saya akan menjelaskan apakah kesan pelanggaran etika kepada klien, kaunselor dan juga institut. Yang pertama, saya akan menerangkan kesan kepada klien. Jadi, kalau berlaku pelanggaran etika atau isu, maka klien akan hilang kepercayaan. Iaitu klien mungkin tidak lagi mempercayai kaunselor
ataupun proses counseling. Contoh, kalau kaunselor tu dia membocorkan rahsia klien kepada orang lain sesuka hati tanpa kebenaran klien, ini akan menyebabkan klien rasa kaunselor tu dia tidak dapat dipercayai dan apa-apa yang dijanjikan oleh kaunselor itu dia tidak penuhi. Seterusnya, kalau pelanggaran etika ni dia juga boleh menyebabkan kerosakan emosi kepada klien. Jadi klien mungkin akan mengalami trauma ataupun tekanan emosi yang tinggi kerana kalau kaunselor tu dia seorang yang suka melanggar isu, ini akan menyebabkan klien merasa tidak selamat dan tertekan. Seterusnya, klien akan mempunyai kebergantungan yang tidak sihat, iaitu unhealthy dependency. Jadi kalau hubungan yang tidak profesional, dia boleh menyebabkan klien bergantung secara emosional kepada kaunselor. Contoh, kalau hubungan seperti ahli keluarga, mungkin ini akan menyebabkan klien amat bergantung kepada kaunselor tersebut dan ini telah menjejaskan kredibiliti sebagai seorang kaunselor. Seterusnya saya akan menerangkan apakah kesan pelanggaran etika kepada kaunselor. Jadi yang pertama, kaunselor tu dia akan kehilangan kredibiliti, iaitu sebagai seorang profesional, sebagai seorang kaunselor yang profesional, ini akan menyebabkan reputasinya terjejas. Dan seterusnya adalah konflik moral, iaitu kaunselor tu dia mungkin akan mengalami tekanan dalaman akibat rasa bersalah, sebab mungkin ada isu yang berlaku, dia akan memerlukan kaunselor untuk berkongsi apa maklumat ataupun data yang telah dibincangkan dalam sesi kaunseling atas permintaan undang-undang atau sebagainya. Tetapi mungkin ini akan bercanggah dengan pemikiran seorang kaunselor sekiranya kaunselor itu dia mahu membantu klien dia. Dan ini akan menyebabkan kaunselor berasa tertekan. Seterusnya iaitu kaunselor akan dikenakan tindakan disiplin. Jadi kalau kaunselor dia tidak ikut kod etika kaunselor yang telah ditetapkan, kaunselor itu dia mungkin akan dikenakan tindakan disiplin oleh institut dan ini akan menjejaskan kejayaan mereka. Seterusnya adalah risiko undang-undang, iaitu tindakan yang tidak etika. Dia boleh menyebabkan risiko tindakan undang-undang yang serius terhadap kaunselor. Dan kesan yang terakhir adalah kesan jangka panjang, iaitu pelanggaran etika ini dia akan memberi kesan jangka panjang kepada reputasi dan peluang kejayaan kaunselor. Seterusnya adalah kesan etika terhadap institut.
Jadi, kesan pelanggaran etika terhadap institut adalah imej institusi akan terjejas. Pelanggaran etika dia boleh menjejaskan reputasi institusi dan seterusnya ini akan menyebabkan masyarakat mereka memandang rendah terhadap kredibiliti institut tersebut yang memberi kaunseling kepada orang lain. Oleh itu, masyarakat mungkin akan hilang kepercayaan terhadap institusi tersebut apabila kaunselor dalam institut tersebut tu dia tidak mematuhi kod etika kaunselor yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah hilang kepercayaan. Apabila isu etika timbul, masyarakat mungkin hilang kepercayaan kepada institusi. Dan ini akan merugikan mereka dalam menarik dan mempertahankan klien. Bukan itu saja, dia juga meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kaunseling. Seterusnya adalah penguatkuasaan etika yang lemah. Institut yang mempunyai kelemahan dalam penguatkuasaan boleh memberi kesan negatif kepada budaya profesionalisme. Hal ini akan menjadikan sesebuah institusi tersebut tidak berfungsi secara optimum dalam membentuk satu standard etika yang tinggi. Sekarang saya akan membentangkan cadangan profesional dan beretika yang wajar diambil oleh seorang kaunselor. Jadi, kaunselor dia perlu meningkatkan kompetensi etika. Dan bagaimana kaunselor boleh meningkatkan kompetensi etika? Iaitu kaunselor dia perlulah memperbanyakkan latihan yang berkala dalam kaunseling. Latihan dan seminar yang berkala merujuk kepada usaha bertulusan kaunselor untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dalam bidang kaunseling, ilmu dan pendekatan sentiasa berkembang, termasuk perubahan dalam kod etika, teknik, serta keperluan klien yang semakin kompleks. Jadi, kalau ikut latihan berkala, kaunselor dia perlu sentiasa memastikan dia mengemaskini pengetahuan tentang kod etika kaunselor dan undang-undang seperti Akta Kaunselor. Latihan berkala ini dia juga dapat mempelajari teknik baharu seperti teori CBT, REBT, ataupun kaunseling yang berfokuskan solusi. Contoh, kaunselor dia menghadiri bengkel yang berkenaan dengan pengendalian kes kemurungan dalam kalangan remaja. Jadi, kalau berdasarkan latihan ini, kaunselor dia dapat menggunakan pendekatan dengan lebih sesuai dan berkesan. Seterusnya, kaunselor dia juga perlu menggunakan refleksikan diri. Jadi, refleksikan diri dalam amalan etika dia penting dalam sesi kaunseling. Refleksikan diri dia membolehkan kaunselor menilai semula tindakan, pemikiran dan juga keputusan yang telah dibuat dalam sesi kaunseling. Ini membantu kaunselor untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka.
dan dia pun dapat memastikan kaunselor dia sentiasa mengikut kod etika kaunselor yang telah ditetapkan. Jadi melalui refleksi sendiri, kaunselor dia dapat menilai tahap keberkesanan intervensi yang telah dijalankan dan mengenal pasti teknik ataupun kesilapan yang digunakan sama ada betul ataupun salah. Dan seterusnya, kaunselor dia perlu mempunyai pemahaman yang tinggi tentang batas profesional. Iaitu kaunselor dia perlu sentiasa memastikan sesi kaunseling yang telah dijalankan tu dia tidak melanggar batas profesional. Jadi batas profesional dia adalah satu garis pemisah yang jelas antara hubungan profesional, iaitu hubungan kaunselor dengan klien, dengan hubungan yang pribadi. Ia penting untuk mengelakkan konflik kepentingan dan bertujuan untuk menjaga kebajikan klien juga. Contoh batas profesional dia telah melibatkan tidak boleh mewujudkan hubungan ganda ataupun hubungan yang pribadi. Seterusnya, apa yang kaunselor boleh buat adalah menegakkan kerahsiaan dan kepercayaan klien. Yang pertama, dia perlu memastikan penyimpanan maklumat yang selamat. Kerahsiaan dia merupakan prinsip asas dalam hubungan kaunselor dengan klien. Dan etika kerahsiaan ini dia umpama satu tanggungjawab kaunselor untuk melindungi semua maklumat yang telah dikongsikan oleh klien sepanjang sesi kaunseling. Jadi pentingnya kaunselor menyimpan maklumat dengan selamat adalah untuk membina kepercayaan yang tinggi antara kaunselor dengan klien, dan supaya klien tu dia dapat berkongsi masalah dengan terbuka hati. Penyimpanan maklumat tu dia dapat meyakinkan klien bahawa maklumat tu yang disimpan adalah dalam keadaan yang selamat dan ini dapat menjaga privasinya. Kalau tanpa kerahsiaan, klien mungkin akan menyembunyikan maklumat yang penting semasa fasa penerokaan dan tidak jujur dalam perkongsian mereka. Seterusnya adalah penyimpanan data klien secara selamat. Bagaimana kaunselor dia menyimpan? Dia perlulah menyimpan fail fizikal di tempat yang berkunci, contohnya dalam kabinet. Bukan itu saja, maklumat yang disimpan itu dia juga perlu mengehatkan akses supaya hanya individu yang berkuat kuasa saja yang berhak untuk mendapatkan maklumat tersebut. Contoh, kaunselor boleh menyimpan laporan pelajar dalam kabinet yang berkunci dan hanya membukakannya semasa sesi yang profesional. Seterusnya, kaunselor dia perlu menjelaskan batas kerahsiaan kepada klien juga, iaitu semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya dalam situasi tertentu saja yang prinsip kerahsiaan ini akan
dipatahkan. Contoh situasi adalah mungkin kaunselor dia perlu sentiasa menerangkan semua maklumat ataupun perbualan dalam sesi kaunseling ini adalah sulit, tetapi terdapat juga pengecualian, iaitu kalau klien mempunyai niat untuk mencederakan diri ataupun orang lain, maka maklumat ini dia mungkin akan tersebar kepada pihak berkuasa yang tertentu sahaja. Dengan itu, klien akan berasa kebajikan mereka dijaga dan dapat juga mengelakkan salah faham antara kaunselor dengan klien. Bukan itu sahaja, kaunselor dia juga perlu elakkan konflik kepentingan, iaitu kaunselor tidak boleh mewujudkan hubungan peribadi. Kaunselor haruslah sentiasa mengelakkan hubungan peribadi dengan klien supaya tiada sebarang perkara yang bias berlaku, dan juga memastikan keutuhan proses kaunseling yang profesional dan beretika. Seterusnya, kaunselor juga perlu menggunakan rujukan profesional. Jadi rujukan profesional ini berlaku apabila kaunselor berasa dia tidak dapat menangani kes tersebut, maka kaunselor dia perlulah merujuk klien tersebut kepada profesional lain untuk memastikan kepentingan dan kebajikan klien itu dia dijaga. Sebab kalau kaunselor dia cuba menangani kes yang di luar jangkaan, mungkin ini akan menyebabkan sebarang kemalangan, dan kalau klien tu dia mencederakan diri ataupun orang lain, maka kaunselor tersebut akan dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya adalah integriti profesional. Sebagai seorang kaunselor, kaunselor dia perlu sentiasa ingat kaunselor adalah bertanggungjawab untuk menjaga integriti hubungan profesional. Integriti hubungan profesional ini dia penting untuk membina kepercayaan antara kaunselor dengan klien. Bukan itu saja, integriti profesional dia dapat mengelakkan kebingungan di kalangan klien mengenai batasan peranan kaunselor dalam proses kaunseling. Dalam akhir pembentangan ini, saya akan membuat sedikit rumusan tentang tanggungjawab profesional sebagai seorang kaunselor. Jadi apa yang penting bagi seorang kaunselor adalah integriti. Integriti adalah satu asas untuk membina kepercayaan antara kaunselor dengan klien mereka. Seterusnya ada keikhlasan. Keikhlasan dalam tindakan dan komunikasi dia akan memperkuatkan hubungan positif dengan klien dan rakan sejawat. Kejujuran juga penting untuk menjadi seorang kaunselor yang profesional. Kejujuran dalam laporan dan interaksi adalah penting untuk pemeliharaan etika profesional. Bukan itu saja, kaunselor juga bertanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan klien. Kaunselor dia perlu sentiasa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan klien
berbanding dengan kepentingan sendiri. Contoh, kaunselor dia perlulah memberikan sokongan dan bantuan yang diperlukan dan menghormati keperluan klien tanpa menghakimi mereka. Dan terakhir, kaunselor dia perlulah mengikut standard profesional yang telah ditetapkan. Jadi, kaunselor dia perlulah sentiasa mematuhi standard profesional seperti mematuhi kod etika kaunselor atau 580 dan juga prosedur dalam proses kaunseling supaya dapat jalankan sesi kaunseling dengan berkesan dan lancar. Seterusnya, mengekalkan reputasi yang baik dalam bidang profession kaunseling.